Kita negara ni tanah luas tapi tak fokus makanan, kita selalu tak cukup makan. Yang saya cakap tak perlu modal. Tak perlu modal. Yang penting minat. Mengapa punya luas tanah, apa saya tak buat ayam? Daun mengkilai tu dia bagi makan, dengan kambing tak boleh makan. Kalau dia makan dia akan. Okay, hai, Assalamualaikum, bersama saya Ibnu Balora. Okay, hari ini kita di segmen Tour Balora, di mana kita akan menjejak peternak, pekebun, usahawan yang berada di seluruh Malaysia. Okay, hari ini kita bersama dengan Cik Rosman. Okay, jadi sebelum tu kita akan tanya Cik Rosman lah. Boleh Cik Rosman kenalkan diri sikit, background sebelum menjadi penternak? Assalamualaikum, nama saya Rosman bin Jaafar, duduk di Fedah Bukit Damar, Lancang, Pahang. Sebelum saya menceburi dalam bidang peternakan ni dan kebun ni, saya sebelum kerja di Genting Highland. Saya bekerja di Genting Highland di department lah, di Jabatan Sumber Malaysia Section Welfare. RAC and Welfare staff komplek lah. Saya kerja sana selama 28 tahun kat sana dan saya berhenti kerja pada 2017. Untuk inilah ternakan saya ni lah, sebab saya berminat dengan ternakan ni. Itu sebab saya berhenti kerja dan saya nak tumpulah kepada ternakan kambing dan lembu ni lah, dan perkebunan, tanam pokok-pokok lah. Kenapa Cik memilih untuk membuat ternakan dengan tanaman ni berbanding dengan bekerja seterusnya? Yalah, kita bekerja ni dia ada tempoh hadnya sampai waktu kita pencing. Jadi mana sekarang saya berminat. Dia sebenarnya atas peternakan perkebunan atas minat. Kalau berminat tu kita boleh. Kalau tak berminat tak boleh. Berkebun ni atau beternak ni tak perlu modal lah, tak perlu modal banyak. Tapi perlu modal, tapi yang pentingnya kita minat. Kalau modal banyak tak minat pun tak jadi. Panjang Cik menternak ni, dia start 2008 betul? Ya, saya start 2008 sehingga hari ni. Apa cabaran-cabaran yang biasa Cik hadapi lah? Cabaran-cabaran ni yang kita biasa hadapi ialah untuk kita, sebab makanan ni dia terlalu daripada harga rendah sekarang makin tinggi itu cabaran. Satu lagi cabarannya kita nak jual hasil ternakan kita, sekarang ada banyak persaingan lah dengan kambing-kambing luar, lembu-lembu luar masuk, dan itu yang menjejah sikit kita punya ternakan sekarang ni. Dan lagi segi penyakit itu kita kena selalu pantau lah. Mana kos rawatan pun tinggi jugalah. Kos rawatan tinggi dan ubat-ubatan memang tinggi sekarang ni. Berbanding dengan, sebenarnya Cik pernah kerja dekat Genting Highland betul? 28 tahun. Jadi ada beza tak antara pendapatan bekerja dengan pendapatan dengan menternak ni? Memang ada beza lah. Sebab apa, kita bekerja ni, kita setiap hujung bulan kita dah tahu gaji masuk. Betul. Jadi kita bila kita kerja sendiri ni, kita kena rajin lah. Mana kata orang ni, show hard working lah, kena kuat kerja sikit. Sebab kita bergantung pada hasil yang kita buat tu baru dapat kita punya gaji. Kalau yang kita bekerja tu dah tentulah gaji masuk. Setiap bulan memang masuk, cukup bulan gaji masuk. Okey. Jadi dia punya tu ada perbezaan lah. Mula kita berhenti tu kita terasa. Sebab kita bermula. Lama kita dah biasa lah. Jadi maknanya Cik nak cakap, boleh dikatakan bahawa pendapatan kerja berbanding dengan menternak ni lebih tinggi menternak lah berbanding bekerja. InsyaAllah lah, kalau ikut betul menternak lah. Lagi satu, kita kerja walaupun menternak, cuma kita tak ada tekanan. Kita lah bos, kita lah kuli, kita semua kita. Jadi pada kita, dan baru itu kalau kita buat sendiri baru kita rasa macam mana keadaannya. Kalau kita buat sendiri dengan bekerja kita boleh kata orang ni ada masa kita rehat-rehat. Tapi kalau kerja kita tak boleh. Betul. Kita kena buat betul-betul fokus pada kerja. Daripada segi cara penjagaan lah, dari segi penjagaan lembu dan kambing lah ni, lembu dan kambing macam mana? Penjagaan rutin je lah. Rutin pagi-pagi saya akan datang ke kandang kambing lah. Pagi-pagi dalam pukul 8 ke pukul 9 ke, saya akan datang sini cuci kandang dan bagi makanan lah. Ambil dia punya pelepas sawit ni untuk bagi makan kambing-kambing saya, dan bagi makan pellet semualah. Cuci kandang itulah. Dan sebab itu sebelah petang pula saya akan datang sini untuk bagi makan lembu pula, bagi pellet pula. Buat masa ni kebanyakannya 100% Cik buat sendiri ataupun ada pekerja? Buat sementara ni saya buat sendirilah.
Buat sendiri juga. Buat sendirilah untuk pasang kayu pagar ke cyclone ni. Buat slow-slow lah. Setiap bermula pada ternakan pasang pagar semua buat sendiri. Buat sendiri. Okey, faham. Rasa pagar cyclone ni bantu tak? Pagar cyclone ni dia membantu. Daripada segi musuh tu, mana musuh kecil, besar tak boleh masuk. Sebab ada yang pagar cyclone yang Belora ni dia daripada bawah tu dia kecil. Dia kecil, besar sikit, besar sampai atas. Jadi mana sekarang ni anak babi pun tak boleh masuk. Sebab dia tu. Dia kecil. Itu lagi cyclone membantulah. Jadi pun masang pun senang. Okay, setakat ni macam mana cik rasa kualiti dia punya ketahanan pagar cyclone Belora ni? Kualiti kita bergantung kepada yang kita order. Bergantung pada kita order. Maknanya kalau yang baru yang saya order ni ekonomi. Ya, betul. Ekonomi ni bermakna kalau kita nak tahan lagi musuh masuk, kita taruh jaring hitam kat luar. Shady net. Taruh jaring hitam, jadi benda untuk penambahan dari protection daripada binatang pun tak nampak. Binatang ni sebenarnya masuk kebun, dia berpandu kepada apa yang ada dalam kebun kita. Kalau dia tengok hijau je ada barang-barang, dia masuk. Tapi kalau kita blok dengan jaring hitam tu, dia tak nampak ke dalam, dia takkan masuk. Dia supaya orang mencuri kalau nampak barang dalam rumah, dia orang masuk. Semua lembu dan musuh macam tu lah. Jadi kita ada protect kat luar tu, jaring hitam. Beli yang 3 kaki cukup. Jadi boleh tahan lama. Cik rasa macam mana pekebun dan penternak kat luar ni patut pakai pagar cyclone? Di pendapat saya lah, saya cadangkan lebih baik pakai cyclone lah. Cyclone ni dia lebih selamat. Dia contoh macam ada setengah kebun dia nak jaga keselamatan, taruh anjing dalam kebun. Jadi pakai cyclone ni anjing tak boleh keluar. Dia anjing di situ, anjing terlalu. Kalau kita pakai tali gawat duri, kita lepas anjing akan bersepah merata-rata pergi rumah orang, pergi kebun orang dan dia keluar. Kalau macam ni dia tak lepas keluar. Duduk dalam ni. Jadi kebun kita selamat sebab anjing tak berjalan. Jadi patutlah orang luar tu dapatkan pagar cyclone. Ya, saya cadangkan pagar cyclone lah yang terbaik setakat ni lah. Jadi kerja pun senang, tangan kita tak luka. Selama cik buat ternakan ni, ada kesilapan-kesilapan yang cik yang dah pernah buat dan tak nak orang yang buat? Ada kesilapan saya tu lah. Saya cakap saya pernah beli kambing daripada Australia sebanyak 42 ekor dan berjumlah 35,000. Dan saya bela kat sini dalam sebulan. Mati semua. Kesilapan masa tu kerja saya orang Indon. Saya ambil kerja kat sini, dia bagi makan daun mengkirai. Daun mengkirai tu dia bagi makan, dan kambing tak boleh makan. Kalau dia makan dia akan muntah darah. Jadi semua. Tu kambing luar negara tu ataupun kambing dari lain negara pun tak boleh makan juga? Tak boleh itu. Di dalam Malaysia pun tak boleh ke? Tak boleh juga. Sebab itu dia tak tahulah dia ada apa chemical ke apa racun dalam tu, tak pastilah. Apa perancangan cik untuk 3 tahun akan datang? Perancangan saya 3 tahun akan datang, saya nak kalau boleh nak kembang sikit lah saya punya peternakan ni, dan kalau nak tambah sikit lah daripada kebun pula, ada pokok-pokok pisang ke pokok apa semua, dan tanam pokok buah lah gitu. Sekali dengan semua ni lah nanti kan saya akan buat blok-blok ni. Mana di kawasan yang mana lembu boleh masuk dan kawasan yang saya membuat tanaman. Jadi apa tips yang cik boleh kongsikan untuk orang yang baru mula-mula nak ceburi dalam bidang ternakan ni? Tip yang pertama yang mencebur bidang ternakan, yang pertama yang saya cakap, tak perlu modal. Tak perlu modal. Yang penting minat tu mengatasi segala-gala. Walaupun kau ada modal berjuta, tapi tak minat pun tak jadi. Jadi daripada segi kemahiran tu perlu. Peternakan kemahiran tu kena perlu. Sebab kita menjaga benda yang hidup. Kalau kecuali kita tanam pisang ke sawit pokok-pokok, tak bergerak. Dia tak bergerak, tapi benda yang hidup ni kita kena, macam kita perlu ubat. Perlu rawatan. Alright. Jadi apa harapan cik? Harapan saya kalau boleh kita dari seluruh Malaysia ni, kita ternaklah untuk ternakan kambing lembu ni, supaya kita tak bergantung pada barang-barang import. Lembu kambing pun kita pun kena import daripada Thailand, daripada kawasan-kawasan luar. Sedangkan kita Malaysia ni tanah luas. Seluas yang tanah Malaysia ni, mengapa kita tak boleh buat macam orang buat? Kita tak fokus kepada permakanan kita ni. Kita negara tanah luas tapi tak fokus makanan, kita selalu tak cukup makan. Makan bukan kita tak cukup, makanan tak cukup untuk disupply kepada rakyat lah. Contoh ayam
mengapa punya luas tanah, apa saya tak buat ayam? Betul. Pergi tanam musangking. Kita rakyat Malaysia bukan makan musangking. Betul. Ya, kita perlu kepada asas. Macam-macam negara-negara lain ada satu tempat. Kalau ayam semua. Kalau kambing semua. Kalau dia tanam durian. Kalau padi. Kalau apa ni jagung. Kita tak ada sistem macam tu. Sistem kita musangking, sawit getah, itu saja. Makanan kita tak fokus. Kata boleh harap kita kalau ramai lagi jadi peternak ya. Itulah harapan saya lah. Jadi itu saja Cik Rosman. Jadi terima kasih. Ya, saya pun terima kasih banyak dengan Belora lah. Alhamdulillah. Jadi itu saja video kita hari ini. Jadi kalau yang mana-mana berminat untuk dapatkan lembu dan kambing, boleh kontak Encik Rosman. Jadi itu saja, jumpa anda di next episode. Assalamualaikum.